Lama tak jumpa semua orang masing-masing sibuk kan. Kai, macam mana? Apa yang perkembangan terbaru sekarang? Lama tak dengar cerita juga. Biasa lah bang. Baru ni saya ada buat program, satu program lah. Program sukan kejuaraan pingpong dari YB tu hari bang. Alhamdulillah, penyertaan pun Alhamdulillah lebih kurang satu orang lebih. Kita pun bajet pun Alhamdulillah kira program tu berjaya lah bang. Ada yang minta lagi program tu buat lagi bang. Tu yang saya ingat lepas ni dalam perancangan lah tu, insyaAllah kita akan buat lagi lah program-program sukan macam tu. Alah bang, kita hari POM pun ada buat program. POM, cerita sikit program apa yang buat tadi? Kita buat aktiviti bantuan untuk orang tua. Lepas tu adalah sumbangan sikit, bagi bantuan untuk orang tua, mereka sunyi. Kita boleh buat bantuan satu rumah, bagilah bantuan pamper ke, susu ke, apa yang keperluan lah untuk orang tua. Sponsor dengan bajet awak dapat mana? Tolonglah bagi link kat kita orang ni. Boleh share-share apa semua. Boleh je, tak ada masalah pun. Kita tolong-tolong lah, rasa sembalai. Program NGO abang macam mana pula? Ceritalah sikit. Abang biasalah musim Covid ni. Geng-geng abang, NGO tu abang banyak terlibat dengan program yang Jantuni Asnaf, hantar bantuan makanan, bantuan pakaian adalah. Tapi bantuan makanan banyak sebab kita dapat banyak sumbangan daripada luar. Tapi itulah masalahnya, banyak halangan birokrasi lah daripada agensi-agensi tempatan. Jadikan kita punya plan untuk hantar makanan tu jadi susah sebab kita terpaksa takluk pada banyak syarat-syarat yang perlu kita ikut. Okey kot bang, sebab mungkin kerajaan tak nak apa tu penularan wabak Covid. Sebab tu SOP ketat apa semua. Halangan birokrasi, macam mana pula masuk abang? Bagus ni ceritanya. Pernah dengar tak Jawatankuasa Bencana Daerah? Jawatankuasa Bencana Daerah ni adalah satu jawatankuasa yang berpusat di Pejabat Tanah, dipengerusikan oleh pegawai daerah. Apa yang dilakukan oleh jawatankuasa ni adalah jawatankuasa ni lah yang bertanggungjawab dalam memastikan susunan kerja untuk kerja-kerja membantu bencana dilakukan. Akan tetapi kadang-kadang nak kata lebih sudu pada kuah pun mungkin terlampau. Mereka adalah satu jawatankuasa yang dibentuk bukan sahaja di peringkat daerah. Mereka dibentuk bermula daripada peringkat pusat, peringkat negeri hingga ke peringkat daerah. Dan tujuan mereka ditubuhkan adalah untuk membantu dalam keadaan-keadaan bencana berlaku. Biasa juga dengar sebelum ni. Bagi memahamkan fungsi jawatankuasa ini dengan lebih mendalam, harus difahami terlebih dahulu hubungan organisasi dan individu yang terlibat bagi memastikan peranan jawatankuasa ini wujud. Sebenarnya untuk memastikan kejayaan melaksanakan peranan-peranan ini, ianya pasti melibatkan kuasa yang tak dapat lari daripada keterlibatan organisasi politik. Dalam arti kata lain, kita harus fahami sebenarnya wujudnya jawatankuasa tindakan bencana peringkat daerah atau peringkat negeri atau pelbagai tingkat ni adalah sebenarnya bermula pada inisiatif kuasa politik bagi tujuan-tujuan untuk mencapai objektif yang mereka inginkan. Apa bang? Hubungan manusia dan organisasi? Saya tak berapa faham ni bang. Okey, Naim. Dia sebenarnya dalam kita membincangkan tentang politik, dia ada wujud satu keadaan yang dipanggil reciprocity.
iaitu dia mewujudkan rasa obligasi dan hutang budi. Okey. Ini rasa terhutang budi dan obligasi ni dapat dilaksanakan dengan membentuk satu hubungan dan tindakan. Okey. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam menjaga hubungan antara mereka. Bukan antara organisasi, antara organisasi dan juga antara manusia. Sebab tu kita bercakap tentang politik. Masing-masing mempunyai objektif tersendiri dalam tindak tanduk yang mereka lakukan. Jadi antara peranan-peranan yang diambil kira adalah pada dasarnya apabila secara teorinya kita memahami bahawa setiap manusia secara natural ada rasa prihatin dan ingin membantu, dan mereka yang dibantu pula in return akan ada perasaan untuk hutang budi dan mengingati apa yang pernah dilakukan. Jadi inilah sebenarnya yang kita maksudkan hubungan antara manusia dan organisasi yang wujud melalui penubuhan Jabatan Pengurusan Bencana ni. Jadi di Malaysia, Jabatan Pengurusan Bencana telah diwujudkan oleh pihak kerajaan bagi memastikan setiap bencana dapat dikendalikan dengan baik dari masa ke semasa. Diuruskan oleh Jawatankuasa Bencana ke bang? Sebenarnya Jabatan Pengurusan Bencana ini telah diwujudkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan setiap bencana dapat dikendalikan baik dari semasa ke semasa. Ada 3 tahap bencana kalau you nak tahu. Tahap pertama adalah ia melibatkan bencana di sesuatu kawasan. Bencana juga dikategorikan sebagai satu bencana yang kecil. Ia juga boleh ditangani dengan berkesan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana di peringkat daerah tersebut. Yang kedua pula bencana berlaku di suatu kawasan perlu dikendalikan dengan bantuan daripada pengurusan bencana daerah yang lain. Dan yang terakhir sekali adalah bencana ketiga, ia melibatkan pengendalian bencana yang berlaku di suatu kawasan. Pada tahap ini dikatakan bukan sahaja melibatkan pengurusan bencana di peringkat daerah, malah ia juga melibatkan pengurusan bencana di beberapa buah negeri yang lainnya. Bencana berlaku di kawasan tahap ini adalah bersifat kompleks. Bang, macam mana pula dengan peranan Jabatan Pengurusan Bencana di musim pandemik COVID ni? Bang minta tolong explain sikit bang, saya pun tak apa jelas ni. Dia gini, Naim, suatu penularan untuk COVID-19 ni yang melanda Malaysia sekarang ni, Jawatankuasa Bencana Daerah ataupun Jabatan Bencana Pengurusan Bencana, dia bukan sahaja fungsi mereka terhad kepada aktiviti mengenal pasti kawasan yang berisiko tinggi dan juga melaksanakan langkah-langkah pencegahan, tapi semua jawatankuasa adalah terlibat dalam operasi dan aktiviti yang melibatkan agensi-agensi lain yang macam mana kita kenali, kita tahu sekarang melibatkan ramai apa yang kita panggil frontliner. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka kena mewujudkan pusat kuarantin untuk mencegah dan merawat COVID-19 yang telah dikenal pasti, dan mereka perlu mewartakan satu fasiliti yang dapat berfungsi dengan baik dan bersedia. Mereka juga memastikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 mempunyai QR code. Mereka mewujudkan sistem online QR code MySejahtera, yang mana setiap pesakit boleh menggunakan aplikasi dengan mudah. Mereka juga kena melibatkan diri dalam menyedia dan mengemas kini data profil serta lokasi mereka-mereka yang ada surveillance.
maknanya mereka-mereka yang dikenali sebagai positif dan menjalani kuarantin di rumah di kawasan masing-masing. Selain daripada itu juga, jawatankuasa ini dia perlu bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Pejabat Kesihatan Daerah, Kementerian Kesihatan Malaysia, hospital, balai polis dan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi memastikan kerjasama dan komunikasi yang baik untuk memastikan tindak balas agensi, anggota agensi dan perkongsian maklumat serta data dari lapangan lebih mudah untuk diperolehi dengan tepat. Jadi apabila koordinasi ini diuruskan oleh satu agensi di pusat yang kita namakan pengurusan bencana negeri, Jabatan Pengurusan Bencana. Jadi semua aktiviti pengurusan bantuan yang melibatkan badan sukarela perlu melalui pusat kawalan. Ini yang selalu jadi masalah sebenarnya. Jadi sebab mereka perlu lakukan supaya macam Naim cakap tadi, sebab dia nak mencegah, macam Naim katakan tadi, supaya tak ada pihak yang menyalahgunakan kuasa ataupun terlepas pandang atau terleka dan menjadi penyebab untuk penularan seterusnya. Jadi untuk kita simpulkan segala-galanya, melalui jawatankuasa bencana yang telah diwujudkan, kuasa politik yang memerintah telah mewujudkan satu persepsi bahawa Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang sangat prihatin, di mana ini dibuktikan melalui penumbuhan jawatankuasa bencana di setiap peringkat, iaitu di peringkat negeri, di pusat, di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Jadi penumbuhan jawatankuasa bencana mengikut pada peringkat dan peranan yang tersendiri itu membolehkan tindak balas terhadap bencana yang sedang melanda dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Namun begitu, walau masyarakat boleh bergantung harap pada jawatankuasa tersebut, namun komuniti dan masyarakat juga tidak dapat lari dan tidak dapat untuk dihalang daripada memiliki taksiran dan terjemahan mereka yang tersendiri berdasarkan penilaian dan pemerhatian mereka. Penambahbaikan terhadap peranan jawatankuasa bencana ini perlu selari dengan perubahan sosiopolitik semasa. Penglibatan komuniti setempat dan NGO ada masanya adalah kita perlukan dan perlu dilibatkan bagi mencapai objektif reciprocity seperti yang dinyatakan, seperti yang saya ceritakan tadi. Assalamualaikum, saya Muhammad Naim, admin bin Muhammad Yusof, 269112. Hai, nama saya Pong Hoyen, nombor metrik 269255. Hai, saya Muhammad Khairul Hafiz bin Abdul Ghani, 269369. Hai, saya 26914 Syaiful Azam bin Adnan.